Pemimpin tertinggi Iran bergegas ke Cina untuk merancang jalan keluar segera dari peperangan. Tetapi di Beijing beliau menerima message yang amat buruk yang tidak dijangka oleh Tehran. Lebih banyak tekanan untuk menamatkan krisis yang kini mengancam minyak, kapal-kapal dan ekonomi Cina. Pada hari Rabu, 6 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araki, tiba di ibu negara Cina dengan harapan mendapatkan perlindungan politik, sokongan ekonomi, dan saluran rundingan antara Iran dan Amerika Syarikat. Namun, Cina, pembeli terbesar minyak Iran, telah menyatakan dengan jelas bahawa mereka mahukan laluan maritim yang selamat, perdagangan berjalan lancar, dan pengakhiran perang yang tidak masuk akal, yang kini turut menjejaskan kepentingan Beijing. Iran berharap dapat menemui sekutu yang sanggup berdepan dengan Washington hingga ke akhirnya. Mereka menemui sebuah kuasa yang dingin, berkira, dan lebih mementingkan kapal-kapal mereka sendiri, loji penapisan mereka, ekspor mereka, dan keselamatan tenaga mereka terlebih dahulu. Kemarahan Arakisi mendedahkan sebuah rejim yang terdesak ditekan oleh sekatan Amerika, serangan di laut, krisis ekonomi dan pengasingan yang semakin meningkat. Teheran coba menjadikan Selat Hormuz sebagai senjata ugutan global, tetapi akhirnya menakutkan Cina, pembeli yang sebenarnya menyokong sebahagian besar ekonomi Iran. Sekarang, perjalanan yang sepatutnya menunjukkan kekuatan mula mendedahkan kelemahan. Menteri Luar Iran telah berlepas dari Teheran untuk mencari ruang diplomatik. Tetapi beliau diberitahu oleh Beijing bahawa krisis itu perlu berakhir kerana penutupan Selat Hormuz turut menjejaskan China. Kini tekanan beralih ke pihak lain. Selain menghadapi tekanan dari Amerika Syarikat untuk menamatkan perang tidak masuk akal yang dimulakan oleh pengawal revolusi, Iran kini perlu berdepan dengan desakan daripada rakan kongsinya sendiri yang tidak mahu menanggung akibat perang yang dicipta oleh pengawal revolusi di tengah-tengah teluk. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan piavaian credibility Milson Alves News. Abbas Araghchi tidak pergi ke China dalam lawatan biasa. Dia pergi kerana rejim Iran sedang terdesak. Iran telah menyerang kapal-kapal dagang, mengancam laluan kapal, mencabar Amerika Syarikat dan menjadikan Selat Hormuz sebagai bom ekonomi. Namun, selat yang sama itu sangat penting untuk China, yang bergantung kepada minyak dari Timur Tengah untuk memastikan industrinya terus beroperasi. Reuters melaporkan bahawa perang yang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran telah menyebabkan kejutan bersejarah dalam bekalan minyak global, secara langsung mengancam keselamatan tenaga China. Maksudnya, Teheran cuba menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata terhadap dunia, tetapi ia juga menjejaskan ekonomi Beijing. Disinilah pengkhianatan Cina muncul dengan cara yang dingin. China telah menerima Menteri Luar Negeri Iran. China mengekalkan ucapan diplomatik dan bercakap mengenai rundingan, tetapi juga meminta agar laluan biasa dan selamat di Selat Hormuz disambung semula. Bagi Iran, ini kedengaran seperti sokongan. Namun, dalam praktiknya, ia adalah tekanan. Beijing tidak mahu melihat pembekalnya tumbang, tetapi juga tidak mahu pembekal itu menutup saluran di mana sebahagian penting tenaga yang menggerakkan ekonominya mengalir. Iran segera meminta perlindungan, tetapi mendapati China lebih bimbang, pertama sekali tentang kapal, minyak, dan pertemuan itu berlaku di Beijing, tepat sebelum perjalanan yang dijadualkan oleh Donald Trump ke China, yang ditetapkan pada 14 dan 15 Mei. Perincian ini menambah berat krisis tersebut. Trump mahu berbincang mengenai Iran secara langsung dengan Xi Jinping, sementara Washington menekan bank-bank dan kilang penapis minyak Cina yang membeli minyak Iran. Perbendaharaan Amerika sudah mensasarkan kilang penapis minyak Cina, dan kerajaan Cina membalas dengan langkah yang luar biasa, mengarahkan syarikat-syarikat di dalam China supaya tidak mematuhi sekatan Amerika. Amerika terhadap 5 kilang penapis minyak yang dituduh membeli minyak Iran. Antaranya ialah Hengli Petrochemical yang dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat kerana pembelian minyak Iran bernilai berbilion-bilion. Inilah perkara yang menjadikan pelarian diplomatik Araghchi lebih serius. Iran sangat memerlukan China untuk terus bertahan dari segi ekonomi. Menurut data yang dipetik oleh Reuters, China membeli lebih daripada 80% minyak yang diekspor oleh kapal-kapal Iran pada tahun 2025.
Tanpa pembeli ini, rejim Iran akan kehilangan pendapatan, kehilangan kekuatan, dan kehilangan ruang untuk menyokong operasi luarnya. Sebab itu, Menteri Luar Iran tidak pergi ke Beijing hanya untuk berbincang. Dia pergi untuk cuba mempertahankan asas ekonomi utama rejim itu pada saat sekatan Amerika dan sekatan maritim mula menjerut leher Teheran. Sementara arah aksi mencari sokongan, Trump mengumumkan penangguhan sementara projek kebebasan, operasi Amerika yang diwujudkan untuk membantu kapal-kapal dagang melintasi Selat Hormuz dengan perlindungan tentera. Penangguhan itu dijustifikasikan sebagai usaha untuk memberi ruang kepada perjanjian dengan Iran, tetapi tekanan itu tidak berakhir. Reuters melaporkan bahawa Trump berkata terdapat kemajuan besar ke arah persefahaman, tetapi beliau juga menjelaskan bahawa blokad Amerika akan terus berkuat kuasa. Dalam kata lain, Washington menghentikan kemarahan itu selama beberapa hari, tetapi mereka tidak menarik balik sebab tekanan itu, iaitu serangan-serangan tersebut. Dalam sidang media Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat, General Dan Kane menyatakan bahawa sejak pengumuman gencatan senjata, Iran telah menembak ke arah kapal-kapal dagang sebanyak 9 kali, merampas 2 kapal kontena dan menyerang pasukan Amerika lebih daripada 10 kali. Beliau juga berkata bahawa lebih daripada 22,500 kelasi telah terperangkap dalam lebih daripada 1,550 kapal. Kapal-kapal dagang di Teluk tanpa dapat melintas. Krisis kemanusiaan ini terutama muncul pada kelasi-kelasi yang terperangkap dan laluan perdagangan yang tersekat. General itu menyatakan bahawa Iran juga telah menyerang Oman sekali dan Emirah Arab Bersatu sebanyak 3 kali. Termasuk satu serangan ke atas terminal minyak Fujairah yang dikatakan telah berjaya dipatahkan. Pasukan Amerika mengatakan mereka telah menggunakan helikopter MH-60 tentera laut dan AH-64 dari tentera darat untuk meneutralkan ancaman yang dilancarkan terhadap pelayaran komersial. Mesej dari Amerika adalah jelas. Iran mungkin bercakap tentang rundingan, tetapi sayap ketenteraannya terus memuji had di laut. Oleh itu, perjalanan Araksi ke China membawa bau keputusasaan politik. Teheran mahu menggunakan krisis ini sebagai alat pemerasan global. Tetapi, apabila China menyedari bahawa tenaga mereka sendiri, ekspor mereka dan kestabilan mereka berada dalam bahaya, Iran terpaksa keluar dari rumah dan mencari pertolongan. Menteri Luar itu pergi ke Beijing, mengatakan bahawa Iran hanya menerima perjanjian yang adil dan menyeluruh. Tetapi, senario sebenar menunjukkan perkara lain. Rejim itu mahu membeli masa, mengelakkan serangan ketenteraan baru dan menghalang pembeli minyak terbesar mereka daripada berundur akibat sekatan Amerika. China pula bermain di dua pihak. Di satu pihak, China menyekat sekatan Amerika terhadap kilang penapisan minyak mereka untuk melindungi kedaulatan mereka dan mengekalkan akses kepada minyak Iran. Di pihak lain, China meminta agar laluan di Selat Hormuz kembali normal kerana mereka tidak mahu pengawal revolusi mengubah teluk itu menjadi lubang hitam bagi perdagangan. Itulah perkiraan Beijing. Iran boleh menjadi rakan yang berguna untuk menentang Washington, tetapi ia tidak lagi berguna apabila mengancam sumber tenaga yang menggerakkan kilang, pelabuhan, kapal, dan ekspor China. Kontradiksi ini menjelaskan mengapa perkataan pengkhianatan digunakan. Ia bukanlah pengkhianatan yang diumumkan secara terbuka. Ia adalah pengkhianatan demi kepentingan. Iran mengharapkan perlindungan secara otomatik, tetapi China sedang memikirkan tentang kapal-kapalnya sendiri, kontrak-kontraknya sendiri, dan pertemuannya sendiri dengan Trump. Apabila Beijing mengatakan bahawa laluan selamat di Hormuz perlu dipulihkan, ia sebenarnya mendorong Teheran untuk berunding. Apabila Washington mengancam dengan sekatan sekunder, ia memaksa Beijing untuk memilih sama ada mempertahankan Iran hingga ke akhirnya atau mengekalkan hubungan ekonominya dengan sistem global. Sejarah menunjukkan bahawa menutup laluan laut hampir tidak pernah berakhir dengan baik bagi mereka yang cuba menggunakan selat sebagai senjata politik. Pada tahun 1967, Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser menutup selatiran kepada kapal-kapal Israel, mengasingkan laluan sensitif dan meningkatkan krisis dengan Israel. Beberapa hari kemudian, rantau itu terjerumus ke dalam perang 6 hari. Pengajarannya mudah. Apabila sesebuah negara cuba menjadikan laluan maritim sebagai alat tekanan, masalah itu keluar dari diplomasi biasa dan memasuki bidang kekuatan, ekonomi dan kelangsungan strategik.
Negara-negara lain juga belajar bahawa bergantung kepada sekutu yang kuat tidak bermakna mereka akan menerima sokongan tanpa syarat. Korea Utara secara sejarahnya bergantung kepada China untuk terus bernafas dari segi ekonomi. Tetapi, Beijing bergilir-gilir memberikan sokongan, tekanan, dan kawalan apabila Pyongyang mengancam untuk menarik diri. Demais a região. Rusia, di bawah sekatan Barat, menjual tenaga kepada rakan-rakan Asia, tetapi perlu menerima diskaun, laluan yang sukar dan kebergantungan yang semakin meningkat kepada pembeli yang lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Venezuela mencari sokongan luar apabila ekonominya merudum, tetapi mendapati bahawa sekutu juga mengenakan harga politik. Iran kini memasuki lorong yang sama, meminta bantuan, tetapi mendapati China yang mengira setiap langkah. Kini, langkah seterusnya mesti datang dari 3 penjuru. Yang pertama ialah rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran dengan pengantaraan tidak langsung dan tekanan daripada Trump untuk memeterai perjanjian. Yang kedua ialah pendirian China yang boleh membantu mendorong Teheran ke meja rundingan kerana mereka juga terjejas dengan Selat Hormuz yang ditutup. Yang ketiga ialah tingkah laku pengawal revolusi yang boleh mensabotaj sebarang kemajuan jika mereka terus menyerang kapal, jiran dan tentera Amerika di Teluk. Akhirnya, fakta utama adalah jelas. China masih lagi berbincang dengan Iran, tetapi mereka sudah jelas menyatakan bahawa mereka tidak mahu terheret ke dalam kerugian akibat perang yang dicetuskan oleh provokasi Teheran. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.